operasi itu dia membuat di kadang-kadang di bangunan, di kasino dan sebagainya. Dia akan ambil semua. Dia tidak memilih-milih orang di situ. Jadi dia akan ambil semua. Masa itu baru dia akan tanya siapa dia, siapa dan sebagainya. Dan memang ada, kita akui, ada yang tidak mau pulang. 朱载深陷柬埔寨打工骗局，援助行动再见曙光。9月9号，再有24名沦为朱载的本地男女获救回国。不过，马来西亚驻柬埔寨大使埃尔丁·胡塞尼坦言，救援行动不是一帆风顺，因为不法集团为了避开执法单位追查，不断转移阵地，加剧救援行动难度。Buat masa ni yang kita cabaran kita hadapi adalah kita tidak boleh lagi mengesan 30 orang rakyat Malaysia yang diketahui dan tidak diketahui. Kenapa saya cakap begitu? Kerana ada beberapa kes kita dapati mereka telah pun berpindah ke either Myanmar ataupun Thailand, tapi kita tidak boleh identify siapa mereka. Cuma kita tahu memang ada pergerakan sedemikian. 30 kes ni ada di antaranya kes-kes yang lama. Setelah kita meminta berkali-kali pihak berkuasa untuk mencari, dan usaha itu dah dijalankan dengan baik, tapi saya menjangkakan, dan I think kita dan pihak Cambodia bersetuju bahawa ada beberapa daripada mereka telah pun berpindah ataupun dipindahkan ke negara jiran. Kita tak putus asa apabila ada je lokasi itu bertukar, kita akan pergi juga cari ke lokasi baru. Yang ada setengah ni langsung tidak ada lokasi, kita tak dapat hubungi. So far kita tidak dimaklumkan tentang mana-mana tangkapan ataupun yang melibatkan rakyat Malaysia yang ditahan oleh pihak Cambodia setakat ini. Saya tak tahu lah in the future, tapi setakat ini saya tidak dapat apa-apa makluman. Setahu saya di Cambodia mereka hanya melakukan operasi menyelamat. Tangkapan untuk rakyat Malaysia tak ada. Saya rasa yang ada hanya sindiket-sindiket lah. Sindiket-sindiket itu kita tak boleh lah sebut daripada negara mana kan, tapi sindiket-sindiket itu memang mereka ditangkap. 根据马来西亚驻柬埔寨大使馆的数据，有80%的求助案例已经解决，118名朱载平安获救。埃尔丁·胡塞尼大派定心丸，直言在柬埔寨有超过5000家大小型由大马人设立的公司，将近6000位大马人在柬埔寨工作。他也强调，马柬两国携手展开的救援朱载行动顺利，事件也不会影响两国之间的双边关系。Tidak perlu ada rasa risau dan gusar apabila mahu datang ke Cambodia. Cuma kena ada caranya. Antara salah satu daripada cara yang anda boleh buat adalah satu, menghubungi kedutaan. Sekiranya mendapat tawaran pekerjaan yang tidak disahihkan, you boleh minta komen ataupun pandangan daripada kedutaan. Kedutaan boleh memeriksa sekiranya syarikat ini asli atau tidak. Yang kedua, kita harus juga rajin menghubungi Kementerian Luar Negeri dari segi bahagian kaunselor ataupun matrik dan sebagainya. Mereka ada senarai-senarai syarikat-syarikat yang besar, dan kita boleh menasihatkan mereka-mereka ini sekiranya kita tahu syarikat-syarikat ini sama ada wujud atau tidak wujud. Dan yang ketiga, saya rasa kalau nak pergi mana-mana negara pun, walaupun dapat tawaran, kena maklumkan kepada ahli keluarga, sahabat andai ataupun paling kuat kawan-kawan lah, supaya kita tahu keberadaan anda di mana. Seramai 118 kes ni kita tidak lagi mendapat makluman bahawa mereka datang melancong dan tiba-tiba diculik dan dipaksa. Mungkin negara-negara lain saya kurang pasti yang tu. Hendak datang ke Cambodia dan melancong, seelok-eloknya memaklumkan kepada kedutaan. Saya rasa apa yang boleh kita buat, kalau ingin berhati-hati, maklumkan kepada kami sebelum tiba melalui email. Apabila sampai, maklumkan sekali lagi di mana anda duduk dan di hotel mana, supaya kita ada rekod sekiranya apa-apa berlaku. Satu lagi nasihat saya menggalakkan sekiranya kita melancong, kita juga ada kes kadang-kadang hilang pasport dan sebagainya. Jadi apa kita perlu buat, kalau boleh sebelum kita ke luar negara tu, kita ambil
snapshot of your passport copy dalam phone, your passport copy, your IC dan juga kalau boleh your tiket. Jadi sekiranya ada apa-apa yang berlaku di sana dan hilang pasport dan sebagainya, kita ada at least dia punya phone, copy of your passport tu ada di punya telefon, dan itu boleh menjadi bukti. Terjadinya kelewatan apabila keluarga berhubung dengan NGO dan NGO cuba berhubung sendiri dengan kerajaan Cambodia. Itu akan menyukarkan, sebab maklumat yang diterima daripada NGO tu dia akan verify juga dengan kami. Jadi amat mudah sekiranya maklumat itu disalurkan terus pada kami dan kami salurkan kepada Cambodia. Kedutaan dan kerajaan Cambodia sudah ada persefahaman dan juga task untuk menyelamatkan, dan kita tahu prosedur-prosedur dia. Jadi sementara kita mengalu-alukan juga usaha daripada NGO, tapi adalah lebih baik kalau maklumat-maklumat itu disalurkan kepada kami, dan kami akan hulurkan dan salurkan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Sebab kalau tidak nanti akan jadi maklumat-maklumat bertindih. Kalau tidak ada kepastian untuk pergi ataupun meragui kesahihan tawaran kerja dan sebagainya, better don't, jangan pergi. Kalau nak pergi juga kena ada langkah-langkah yang diambil seperti yang saya sebutkan tadilah, maknanya cek dengan kedutaan, cek dengan kementerian, cek dengan keluarga, cek dengan sahabat anda dan sebagainya.